Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa khabar hadirin sekalian? Guru-guru, pelajar-pelajar, anda sihat? Saya yakin anda semua sihat, insyaAllah. Baiklah, saya ingin mengucapkan selamat datang ke program Taklimat Pencegahan COVID-19. Saya, Ashkar Syakinah binti Muhammad Ali dan rakan-rakan kami wakil dari pelajar Unimas ingin memberi pendedahan kepada anda semua tentang virus yang semakin merebak ini. Program Taklimat Pencegahan COVID-19 yang kami adakan ini merupakan satu program yang ditujukan khas bagi memberi kesedaran dan pendedahan kepada pihak sekolah, guru-guru, juga pelajar tentang penjagaan kesihatan kepada setiap individu. Di samping taklimat tentang perkara yang berkaitan, cara-cara pencegahan COVID, punca serta kesan-kesannya juga akan kami perjelaskan lagi bagi mengukuhkan kesedaran dan kefahaman para peserta. Adik-adik sekalian, isu penularan wabak COVID-19 yang semakin hangat diperkatakan di media massa sejak Disember 2019 lalu, COVID-19 merupakan sesuatu virus berjangkit yang muncul disebabkan oleh coronavirus yang baru dijumpai. Secara umumnya, virus dan penyakit-berjangkit ini tidak diketahui sebelum wabak itu bermula di Wuhan, China. COVID-19 yang baru dijumpai sekarang telah menjadi pandemik serius yang menyerang seluruh negara termasuk Malaysia ini sendiri dan juga di seluruh dunia. Oleh itu, tuan-puan, guru-guru dan pelajar sekalian, matlamat program ini kami anjurkan adalah untuk memberi pendedahan dan kesedaran secara langsung kepada kita semua tentang pencegahan COVID-19, punca dan kesan-kesan negatif yang berlaku akibat dari jangkitan virus tersebut. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, program kita hari ini akan mulakan dengan ice breaking. Yang pertama, kita akan berzumba. Zumba kita akan dipimpin oleh fasilitator kita, dan ice breaking yang kedua kita akan membahagikan kumpulan. Setiap peserta akan dikehendaki menyebut nombor dari 1 hingga 7. Kemudian mereka akan berkumpul bersama ahli kumpulan mereka mengikut nombor yang anda sebut tadi. Aktiviti yang ice breaking yang kedua, kita akan memainkan permainan berkumpulan yang diberi nama permainan radio rosak. Lepas tu selanjutnya permainan yang kedua adalah permainan kapal karam. Permainan yang terakhir kita akan main joget patung. Permainan ini dinamakan joget patung. Tak patut anda tak tahu joget patung. Biasanya joget patung ni setiap kali aktiviti aktiviti ice breaking mesti ada. Sebab permainan ni agak menghiburkan lah untuk anda. Okey, kita akan mulakan dengan ice breaking. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengetua, guru-guru yang dirahmati serta pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Nur Farahida binti Muhammad. Okey, pada hari ini saya akan meneruskan dengan punca-punca berlakunya penularan wabak penyakit berjangkit ini, iaitu COVID-19. Punca yang pertama adalah daripada haiwan eksotik. Ia dikatakan di negara China mempunyai sebuah pasar di Wuhan yang sangat aktif menjual haiwan-haiwan hidup seperti katak, ular, arnab, kelawar dan pelbagai lagi. Oleh itu, kajian ini didapati punca virus ini berlakunya daripada haiwan tersebut yang merebak seluruh dunia. Punca yang kedua adalah pemindahan. Hal ini kerana melalui titisan pernafasan yang dihidupkan oleh seseorang. Sebagai contoh, apabila individu itu mengalami batuk atau bersin, maka titisan ini akan beredar di udara dan terus kekal berdaya tahan dan akan menular pada permukaan logam, kaca, plastik dan sebagainya.
Oleh itu, pemakaian sarung tangan dan penutup muka amat penting untuk melindungi diri daripada terkena segala bakteria dan virus. Selain itu, sentuhan juga menjadi punca berlakunya penyebaran virus ini. Hal ini kerana setiap orang akan berhadapan dengan pelbagai jenis masyarakat atau individu tersebut, sama ada melalui tempat kerja ataupun tempat awan. Oleh itu, amalan bersalaman dan memegang duit kertas melakukan aktiviti-aktiviti harian akan menyebabkan pelbagai sentuhan berlaku. Oleh itu, geraklah mencuci tangan, menggunakan sanitizer dan membasuh sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Punca yang terakhir adalah kontak rapat. Hal ini kerana kenalan yang mempunyai sejarah perjalanan yang pulang dari luar negara seperti China, Korea Selatan, Iraq, Jepun dan Itali yang tidak melakukan ujian saringan. Oleh itu, janganlah amalkan sikap yang sombong dan lakukan perintah berkurung selama 14 hari yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh itu, itulah sahaja punca-punca berlakunya penyebaran virus ini iaitu COVID-19. Daripada saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya akan bercakap mengenai kesan COVID-19. Okey. Seperti yang kita tahu, penularan COVID-19 di dalam maupun di luar negara telah mengakibatkan pelbagai jenis aktiviti terjejas dengan teruk. Yang paling teruk ialah sektor ekonomi. Hal ini kerana sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, rakyat diminta untuk terus tinggal di kediaman masing-masing bagi mengelakkan interaksi antara individu supaya virus tersebut tidak dapat menjangkiti rakyat. Selain daripada itu, COVID-19 juga memberi kesan yang teruk kepada sektor pelancongan. Sektor pelancongan telah lumpuh akibat COVID-19 ini. Okey, menurut Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Seri Nancy Shukri, sebanyak 1 juta pekerja kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan. Apa yang lebih menakutkan lagi apabila memikirkan tentang nasib keluarga pekerja tersebut. Bukan itu sahaja, kerajaan juga perlu menanggung kerugian dalam sektor pelancongan iaitu sebanyak 3.37 bilion ringgit Malaysia. Itu merupakan satu jumlah yang sangat besar bagi negara kita. Seterusnya pula ialah kesan yang ketiga. Kesan yang ketiga melibatkan jumlah kematian di seluruh dunia. Jumlah kematian di seluruh dunia mencatatkan lebih daripada 500,000 orang yang telah terkorban. Di Malaysia pula, seramai 121 orang rakyat telah meninggal dunia akibat pandemik ini. Malaysia merupakan antara top 5 negara yang berjaya mengekang penularan COVID-19 ini. Okey, kesan yang terakhir iaitu perubahan norma masyarakat. Masyarakat perlu menjalani norma yang baharu di mana mereka perlu mengamalkan penjarakan sosial. Selain itu, mereka perlu memakai face mask dan juga membawa hand sanitizer setiap kali mereka keluar daripada rumah maupun pergi ke tempat kerja. Hal ini dapat membantu mereka mencegah daripada dijangkiti oleh virus tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azan Nasha Zani binti Irwan. Pada hari ini saya akan menerangkan beberapa langkah untuk mengatasi penularan wabak COVID-19. Langkah yang pertama ialah menggunakan hand sanitizer ataupun kerap membasuh tangan. Hal ini dapat membunuh virus ataupun kuman yang boleh merebak melalui mulut, hidung ataupun mata yang akan memasuki sistem badan kita. Langkah yang kedua adalah menggunakan pelitup mulut dan hidung jika tidak sihat ataupun ingin keluar membeli barangan di tempat awam. Jika tidak sihat, digalakkan duduk di rumah ataupun membuat pemeriksaan kesihatan dengan segera di pusat kesihatan yang berhampiran. Langkah yang ketiga adalah elakkan bersentuhan tapak tangan seperti bersalaman. Jika ingin menyapa seseorang, gunakan kaedah lain seperti tunduk hormat ataupun melambai saja. Hal ini dapat mengelakkan wabak tersebut merebak melalui komunikasi atau pergaulan antara satu sama lain. Langkah yang keempat adalah amalkan penjarakan sosial sejarak 1 meter. Sebagai contohnya, berbaris di bank, makan di tempat
awam seperti restoran dan sebagainya. Langkah yang terakhir adalah mengkuarantinkan diri selama 14 hari apabila baru saja balik dari luar negeri ataupun luar negara. Oleh hal yang demikian, hal ini dapat mengurangkan jumlah peningkatan COVID-19 yang dialami oleh negara kita pada masa sekarang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, kita haruslah sentiasa berhati-hati dan mematuhi segala perintah yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Hal ini dapat mengurangkan penularan COVID-19. Gunalah mask dan sanitizer ketika di luar, serta kerap mencuci tangan seperti yang telah diberitahu. Sentiasa amalkan 3 langkah ini, pasti keselamatan terjaga. Jangan lalai dalam mencegah rantai jangkitan wabak ini. Kita harus terus berwaspada terhadap jangkitan ini. Semoga negara kita dapat pulih daripada wabak jangkitan COVID-19 ini. Kini, pilihan ada di tangan kita semua. Selain itu, wabak jangkitan ini juga dapat dikawal daripada terus bertular.